Memang kita tak jumpa jalan dah, memang jalan buntu. Masa tu Lan masa duduk kat Sentul, Lan Pret. Kita cuba juga nak buat tu. Saya dengan Coy dengan Boy dengan Lan Pret tu nak buat juga album tu. Tapi konsep tak sama, kita buat konsep macam rock and roll lah kan. Tapi masa memang rezeki dah tak ada. Assalamualaikum sahabat Maya, Melissa TV, syukur Alhamdulillah berjumpa lagi kita di siri Perjalanan Rockers siri yang ke-72 kalau tak silap saya. Syukur Alhamdulillah hari ini saya dapat menyambung kisah siri Perjalanan Rockers siri yang ke-72. 72 lah kalau tak silap saya. Siri 72. Kisah di mana penghujung-hujung perpecahan kumpulan Melissa. Kisah ni berlaku di sekitar 793. Masa album Mistik telah pun dikeluarkan. Okey, cerita kisah Melissa ni, di penghujung-hujung Melissa ni, antara saya dengan drama saya Ancoy dan juga vokalis Alif dan juga gitaris Boy Faris. Kisah dia di akhir-akhir perjuangan kami dapati album ni tak dapat nak dijual dengan sebaik-baiknya dan lagu kami pun tak dapat nak dipromosikan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kami menemui jalan buntu. Mas ni Brother Nick selaku kita orang punya syarikat production powerhouse, Brother Nick Ahmad, Nick Ahmad, Brother Nick. Jadi di hujung-hujung tu saya berbincang dengan Brother Nick. Bincang dengan Nick lah, macam mana ni Nick? Cakap Melissa ni rasa dah tak boleh pergi dah Nick. Dia kata tak apalah macam ni, kumpul semua anggota. Dia kata kita jumpa bos live record, kita bincang macam mana cara kita nak buat, macam mana cara kita nak perbaiki kita punya masalah ni. Jadi dalam masa yang sama Brother Alif masa tu dia dah balik Singapura. Call lah Brother Alif, call penyanyi Melissa, Bancoy masa tu ada lagi kat KL. Jumpa bincang-bincang dengan gitaris apa semua, berkumpul, jumpa dengan Mr. Chong Ho. Apa masalah sekarang ni yang kita hadapi. Kita orang ceritalah semua masalah kita luahkanlah perkara apa yang kurang promosi album Mistik ni apa semua kan. Jadi dalam masa tu pihak Live Record pun dah dengar cerita. Jadi solution dia, pihak Live Record ni memang nak cari solution lah. Dia nak juga album Melissa ni jual kan. Jadi dia bincang-bincang, kita kata buat lagi semula promosi. Promosi kita buat balik. Jadi kita pergi kat press apa semua. Jadi masalahnya sekarang ni masalah kenderaan. Jadi syarikat Live Record ni bagi satu kenderaan kat kita orang. Dia sewakan satu kenderaan untuk kita orang, untuk kita pakai sebulan untuk promosi. Jadi kenderaan ni kita orang yang pegang lah. Mana saya senang nak kutip seorang-seorang nanti untuk pergi ke press. So dah macam tu kita pun setujulah. Kita pun buatlah kerja-kerja promosi sekali lagi. Kisah dia masa ni. Jadi dah berbincang semua dengan pihak wartawan, dengan semua sekali. Lepas tu dengan press PR Live Record masa tu, Salina, Azurina masa tu, Salina dengan Azurina lah masa tu. Jadi kita orang pergilah macam biasa, pergi. Tetapi ada satu masalah tiba-tiba timbul dalam anggota kumpulan Melissa. Macam tidak berpuas hati antara satu sama lain. Dia timbul konflik dekat situ dalam anggota Melissa ni. Ada yang tak berpuas hati dengan pihak ni semua, tak tahu macam mana perkara ni boleh berlaku di saat-saat kami nak buat promosi tu. Jadi maka timbullah satu macam komitmen yang buat macam kita orang tak, macam ada yang tak bagi kerjasama. Contoh kita nak jumpa majalah ni, wartawan ni sekian-sekian masa, dia tak datang, dia tak hadir, ataupun dia tak ada pada waktu itu. Kita jemput kat rumah dia pun tak datang, dia pun tak nak bersiap-siap, dia tak nak bagi kerjasama. Jadi akhirnya kami menemui jalan buntu. Perkara tu pun kita orang tak boleh nak laksanakan. Segi promosi pun tak boleh nak laksanakan, lagu-lagu pun tak boleh nak berpromosi. Akhirnya kita orang kata putus. Alif pun dah balik ke Singapura. Ancoy pun kata rasa macam dah tak boleh pergi. Jadi Faris pun dia dah buat hal dia, saya pun dah buat hal saya. Akhirnya kita orang mengambil kata putus untuk berpecah. Mengambil kata putus untuk berpecah. Tapi dalam masa kita nak berpecah tu, tiba-tiba ada seorang brother tau. Seorang brother, saya tak ingat nama dia. Dia adalah manager kumpulan Heavy Machine. Kumpulan Heavy Machine, dia penyanyi. Heavy Machine ni sebuah kumpulan yang menyanyi dekat kelab-kelab malam. Masa tu kumpulan Heavy Machine memang tengah top. Dia ada offer pada kita orang sebab dia nampak Brother Alif ni memang seorang penyanyi kelab masih kat Singapura. Dia offer, apa kata kalau kita bawa kau main kelab. Main kelab juga. Ini satu cara yang bagus juga, dia kata. Income dia memang okey lah main kelab. Tapi dalam masa yang sama Brother Alif rasa kurang bersetuju
bincang. Akhirnya brother Alif mengambil kata putus. Dia kata Alif tak nak, Alif pun balik. Tinggallah kami bertiga, saya, Ancoi dengan Boy. Saya pun berbincang. Brother tu kata cari vocalist. Saya bagi korang satu tempat main dekat kelab Beetlejuice kat Langkawi. Kisah dia. Jadi saya bincang dengan Ancoi dengan Boy masa tu, apa kata kalau kita ubah kita punya haluan daripada kita jadi artis rakaman apa semua, kita cuba main kelab. Saya pun dengan Ancoi dengan Boy pun dah setuju, maka kita orang pun pergilah ke Langkawi dengan seorang penyanyi nama dia Lan. Kita orang panggil dia Lan Pret. Tapi satu kita orang praktis dulu dekat wilayah komplek. Praktis lagu-lagu kelab macam lagu-lagu Guns N' Roses, lagu-lagu kumpulan Bon Jovi, macam lagu-lagu banyak lagu-lagu cover, lagu-lagu Inggeris, lagu-lagu lama, lagu-lagu Eric Clapton, lagu Deep Purple apa semua. Lan Pret ni pun dia okey juga nyanyi lagu-lagu bahasa Inggeris. Jadi kita orang praktis, kita siapkan lebih kurang dalam 30 buah lagu lah. Lepas tu kita orang pergi ke Langkawi. Kita mainlah kat kelab Langkawi, kat kelab Beetlejuice kat Langkawi. Masa saya, Ancoi dengan Boy dengan Lan Pret. Kita orang pergilah. Masa tu kontrak dekat sana, kita dapat kontrak selama sebulan. Bayaran pun okey. Dia bagi tempat tinggal masa tu tempat tinggal di dekat atas, dekat macam hostel. Naik kelab dia sebelah bawah, kelab Beetlejuice. Jadi malam kita orang perform lah. Kita orang start perform pukul 9 sampai pukul 3 pagi. Kan 3 pagi, kadang 2 pagi, kadang sampai 4 pagi. Siang kita orang tidur lah, kadang petang kita orang praktis. Praktis petang-petang kita orang bangun, 4 petang kita praktis ada kelab tu, tambah lagu. Pukul 9 je kita orang start perform. Jadi masa tu dapatlah saya merasa main dekat kelab, pengalaman main dekat kelab kan. Main dekat kelab ni macam mana tau pengalaman dia. Kita main dekat kelab, orang akan request lagu bukan kita yang mainkan lagu ya. Mula-mula untuk set pertama dia ada 3 set. Set pertama 9 sampai 11. Set kedua pukul 11.30 sampai pukul 2. Set ketiga pukul 2 sampai pukul 3.30. Lebih kurang macam tu lah, dia ada 3 set. Lebih kurang macam tu lah, saya ingat tak ingat kan. Jadi set pertama kita main lagu-lagu yang kita susun. Set kedua kita main lagu-lagu yang diorang request. Diorang datang-datang, diorang minum apa semua kan. Biasalah semua memang kelab kan, banyak minum arak lah. Banyak minum-minuman keras kan. Diorang request lah lagu-lagu apa yang diorang nak. Diorang akan hantar kertas dekat bartender tu, dekat ni waiters kan. Waiter akan bagi tu orang, ni orang ada orang minta lagu Deep Purple. Kita main lagu Deep Purple. Orang minta lagu Eric Clapton. Ni orang minta lagu Guns N' Roses. Kita nyanyilah lagu ikut diorang. Jadi masa tu kita orang macam happy jugalah, seronok. Main kelab, bergaji, tiap malam bergaji. Tapi lama kelamaan jadi macam satu, macam mana Macam yelah, kadang-kadang ada gaduh kat dalam kelab, gaduh bila mabuk-mabuk. Gaduh macam hal lah, macam kadang perempuan lah apa. Gaduh sampai pecah-pecah kaca, tumbuk pecah meja apa semua. Jadi kita rasa macam satu benda yang kita rasa macam tak selamat. Tak apa selamat. Tapi manager kita orang tu, brother tu kata, relax, ini perkara biasa, kau kena relax. Dia orang tak kacau band boy kata. Ini antara pelanggan. Bila gaduh, relax sekejap. Kan ada polis datang, settle apa semua. Okey lah balik. Lebih kurang macam tu. Bila malam minggu kan, malam minggu ramai pelancong. Langkawi ni ramai pelancong. Pelancong Mak Saleh lah apa semua. Kebanyakan bukan orang kita, banyak orang luar. Kadang negro datang, Mak Saleh apa semua datang bergaduh. Alamak, apa semua. Bonzer pun ada, tapi kadang bonzer pun tak boleh nak kawal kan. Jadi benda macam tu pengalaman bagi kita orang lah. Pengalaman kita main kelab. Tapi kami lah pemuzik, band boy semua dia tak kacau. Jadi kita main kat situ lebih kurang dalam masa dekat sebulan lah main kat kelab. Kerja malam orang cakap, kerja malam, siang relax, siang bergaya-gaya, cek-cek pakaian, jalan-jalan sana sini kan. Dapat juga kawan-kawan kat Langkawi, kenalan-kenalan kat sana. Dia bawa lah kita jalan-jalan kat Langkawi. Itulah pengalaman kumpulan Melissa di penghujung career masa tu. Jadi lebih kurang dah sebulan kita main kelab masa tu dengan Ancoi, dengan Lan, dengan Faris. Lepas tu kita pun habis kontrak. Lepas tu dia ajak kita orang pergi ke mana? Ke Thailand, masuk Thailand. Dekat belah-belah Hanyai ke Bangkok, saya pun tak ingat lah. Tapi belah-belah Thailand lah. Yalah antara belah Thailand sana lah. Lepas tu saya fikir nak buat pasport apa semua kan. Pada masa tu saya rasa macam mana macam tak kalau nak main kelab biar area Malaysia lah kan. Tapi dia kata kalau kat sana bayaran lagi tinggi kan. Dia bawa pergi Hanyai kan, tak ingat. Lepas tu saya fikir bincang dengan Faris dengan Ancoi semua. Rasanya macam kita orang bertiga macam tak berapa berminat lah masa tu. Macam tak nak lah offer. Lepas tu kita minta lah
Tak dapat ke kalau kita main bla 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 Malaysia je sebenarnya, Malaysia ke Sabah Sarawak ke kan. Lepas tu brother tu cakap, kalau nak main dekat ni kena tunggulah, memang banyak band-band, kena ikut giliran. Jadi korang balik KL dululah. Jadi kita orang pun balik KL. Balik KL masa tu, saya dengan Lan ni pun ada juga perancangan nak buat album. Konon-kononnya untuk album keempat Kumpulan Melissa. Saya dengan Boy, dengan Lan, dengan Ancoy ni lah, 4 orang. Tapi konsep masa tu daripada kita nak tukar konsep rock and roll lah, muzik lebih ringan. Jadi kita praktis, ada juga buat juga material, tapi perancangan tu tak berjaya. Akhirnya saya pun fikir dah macam suam-suam kuku kan. Lepas tu saya cakap dengan diorang, saya cakap dengan gitaris, dengan drummer, saya cakap saya nak tarik diri lah. Lepas tu gitaris tu pun masa tu si Faris pun dia kata okey lah kalau itu kita bawa lah haluan masing-masing. Memang kita dah sudah sampai ke penghujung lah, ke penamat. Masa tu Ancoy pun dia dah macam mana dia join dengan satu band club juga, tapi band club untuk club tempatan. Club tu memang dia permanent main dengan satu club di KL, di area KL. Jadi Ancoy dapat projek tu, Ancoy join dengan dia. Lepas tu Boy pula masa tu kalau tak silap saya dia join dengan kumpulan Excel. Dia baru nak tubuhkan kumpulan Excel. Kumpulan AXL masa tu. Jadi masa tu dia baru nak tubuhkan. Jadi kat situ maka berpecah lah saya. Saya dengan haluan saya pun masa dah macam tinggal muzik, gitar pun saya dah simpan. Lepas tu saya pun mula apa yang saya buat masa tu saya fikir memang ini dah penghujung dia, penghujung Melissa. Maksudnya Alif pun memang dah call pun memang dah sembang pun dah lain lah. Sembang bukan Melissa, sembang tanya-tanya khabar. Tapi masa tu dia teruskan karier dia sebagai penyanyi kelab kat Singapura. Dia lebih selesa menyanyi kelab di Singapura masa tu Alif. Lepas tu Ancoy pun dah dengan band kelab. Tak silap saya Ancoy main kelab dangdut ke apa semua tak ingat lah, dengan sebuah kelab lah. Lepas tu masa tu Ancoy pun dia dah berkawan dengan pasangan dia nama Alia. Dia pun merancangkan nak menikah rumah tangga. Jadi kat situ nampaklah masing-masing perjalanan masing-masing dah menuju ke arah alam perkahwinan. Kisah dia masa tu di penghujung tahun 93 tu, mana masuk tahun 94 dah saya macam tu lah. Jadi bila dah macam tu, saya fikir-fikir pun Melissa ni dah tak boleh ke mana. Saya pun buntu lah masa tu. Buntu nak buat macam mana. Apa saya nak buat ni? Band dah tak ada. Lepas tu saya pun buatlah kerja-kerja session dengan seorang brother. Brother ni nama dia siapa? Saya boleh tak ingat nama dia. Daripada semalam saya ingatkan nama dia. Saya banyak buat kerja-kerja session dekat Booty Boys Studio dekat Jalan Pahang. Kat situlah saya banyak buat kerja-kerja session. Tapi dia cakap dengan saya, "Ajak, kau nak tak session dengan pada masa tu dia banyak album underground tu. Album lagu underground masa tengah naik. Lepas tu member ni, brother ni, dia buat album kompilasi untuk band-band underground. Masa tu band underground memang banyak. Jadi dia ambil 5 buah band underground, dia buat satu album. Lepas tu dijadikan 10 lagu lah. Dia riliskan macam tu. Ada yang 2 band, 5 lagu. Ada yang 1 band, 10 lagu. Band-band underground memang banyak. Jadi masa tu brother tu ajak saya buat projek lah, session untuk album lagu underground. Lagu underground ni lagu-lagu punk, lagu-lagu macam underground ni dia lebih kurang macam dia independent tau. Dia ada label, tapi label tu memang label production lah. Dia jual pun bukan melalui kedai-kedai kaset. Dia jual melalui, ada cara dia tersendiri lah masa dia jual. Melalui gig, dia orang masa dah start gig apa semua dah ada dah. Jadi masa tu lah saya buat kerja session. Lepas tu brother tu cakap, kalau kau nak ikut, aku boleh bagi kau kerja-kerja session untuk main bass. Tapi tak banyak lah aku bagi kau satu lagu 100.5. Boleh tak? Saya fikir pun masa tu job tak ada kan. Gitar dah ada, line up pun tak ada. Saya pun follow lah. Buatlah kerja. Banyak kerja saya buat dekat Beauty Boy Studio masa tu. Tapi recording dia, brother tu dia booking waktu malam. Malam sampai pagi, malam sampai siang. Saya tanya dia, apa pasal kau buat kerja dia pukul 12 malam sampai siang ni? Kata studio murah masa tu. Kalau 12 malam sampai 6 pagi, 8 pagi murah sikit. Jadi dia kat situlah. Sebab album underground ni dia jualan dia bukan meluas sangat. Jadi dia perlukan cost budget jugalah kalau nak buat kerja-kerja tu. Jadi tu dia booking studio sebelah pagi tu. Dalam masa tu lah dia masuk drum, masuk bass. Dia macam-macam band lah masa tu datang. Jadi saya buat kerja-kerja session. Dengar lagu, lebih kurang dia punya frame apa semua tu main. Satu malam siap lah dalam 4 lagu, 5 lagu. Kalau 2 malam siap lah 10 lagu. Masa tu lebih kurang dalam
dalam masa tak sampai setahun lah, dalam 5-6 bulan lah saya buat kerja tu. Session untuk lagu-lagu underground. Kadang-kadang ada juga lagu-lagu artis solo perempuan yang dia macam single ke apa. Masa dah ada dah, start single-single pun dah ada dah masa tu. Kisah ni berlaku di antara tahun 1984 lah, 84 kalau tak silap saya. Masa tu kami dah bawa haluan masing-masing. Tapi dalam masa saya masih lagi berjumpa dengan Ancoy. Masa Ancoy duduk kat Ampang, Faris duduk dekat Ampang juga, dia kat Ampang. Dalam seminggu sekali saya jumpa dia orang. Memang kita tak jumpa jalan dah, memang jalan buntu. Masa tu LAN masa duduk kat Sentul, LAN Pret. Kita cuba juga nak buat tu. Saya dengan Ancoy dengan Boy dengan LAN Pret tu nak buat juga album tu. Tapi konsep tak sama, kita buat konsep macam rock and roll lah kan. Tapi masa memang rezeki dah tak ada. Masa tu company pun dah kurang. Company dah kurang masa tu, dah kurang berminat nak ambil artis rock masa tu. Masa banyak lagu-lagu yang lebih leleh, lagu-lagu macam lagu-lagu ballad leleh. Masa tu kumpulan yang banyak naik macam kumpulan EYE, kumpulan Lestari yang dia dah mula naik masa tu, kumpulan Sting, kumpulan Squan masa tu. Jadi kita orang ni macam dah kurang diterima oleh company. Itu pun salah satu punca macam mana kita orang tak dapat kontrak. Tu yang kita buat haluan masing-masing. Pada ujung tahun 94 akhirnya saya berkolaborasi dengan Brother Yazid, pengurus Bulan Ekspedisi, dan juga Brother Azhar, pengurus Bulan Mei. Masa tu bermulalah saya sebagai seorang promoter untuk konsert-konsert di funfair. Tapi funfair masa tu tak banyak sangat. Ada pun pesta-pesta, tapi ada jugalah. Jadi dalam masa yang sama, kalau saya tak ada job dengan Brother Yazid, saya ikut Brother Azhar. Brother Yazid ni pun dia ada 4-5 buah band. Selain Ekspedisi ni dia punya main lah. Selain Ekspedisi dia ada kumpulan Nama Sutra, saya tak ingat lah. Ada 4-5 band. Macam Brother Azhar ni pun dia ada juga 4-5 band yang dia handle. Jadi kalau dia bawa macam Brother Yazid ni, dia permanent Ekspedisi lah. Kalau dia buat Ekspedisi, macam Brother Azhar buat kumpulan Mei, saya akan tolong dia orang lah bawa band tu pergi ke, hantar dia orang pergi konsert kat funfair. Jadi itulah pengalaman saya masuk. Saya jadi promoter funfair. Lebih kurang sampai awal tahun 95. Saya buat kerja tu, jadi promoter funfair. Itulah kisah dia. Jadi untuk kali ini, inilah dia siri 72, kisah perjalanan saya, perjalanan Rockers, mana penghujung Melissa telah berpecah. Mana last berpecahnya kumpulan Melissa ni, saya, Boy, Ancoy dan juga Alif. Dan last kita main club, lepas tu band tu pun berpecah, jadi kita mudah tak boleh nak get long. Jadi ikuti nanti kisah seri yang ke-73 perjalanan Rockers. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.